Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Allahumma ahyina bil iman wa amitna bil iman wa hsyurna bil iman وأدخلنا الجنة مع الإيمان برحمتك يا أرحم الراحمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam ukhuwah kepada Al-Fadhil Ustaz dan semua sahabat pecinta ilmu yang direzekikan hidayah Allah untuk hadir dalam majlis ilmu pada petang ini. Syukur Alhamdulillah kita masih lagi menjadi pilihan Allah. Kuliah ansar kita ni di bawah saluran Google Meet adalah ditadbir urus oleh Pengurusi Gemah Nur Iman Puan Rosniati binti Mansur dan barisan AJK Gemah Nur Iman akan dipimpin oleh yang berbahagia Al-Fadhil Ustaz Imam Farid bin Sya'ari dengan pengajian kita hari ini berkitab Al-Wafi Syarah Hadis 40 Imam Nawawi. Bagi memberkati majlis, saya mohon ihsan Ustaz untuk membacakan Al-Fatihah dan kita hadiahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, para sahabatnya, para anbiya, para solihin, alim ulama, guru-guru kita, ibu bapa kita, keluarga kita dan semua muslimin dan muslimat sama ada yang masih hidup ataupun telah kembali ke rahmatullah. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Bagi meneruskan majlis, saya menyerahkan majlis ini kepada Al-Fadhil Ustaz dengan segala hormatnya dan penuh takzim. Dipersilakan Ustaz. Terima kasih pengerusi majlis selaku moderator pada sesi pengajian kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim mubarak ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. نوينا التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله العزيز وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ورضائه وقربه وثوابه سبحانه. اللهم ألهمنا علما نفقه به أوامرك ونواهيك وارزقنا فهما نعرف به كيف نناجيك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين. اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. اللهم إنا نستودعك ما قرأناه أو نقرأه في هذا المجلس وما قبله وما بعده فاحفظه علينا حتى ترده إلينا وقت احتياجنا إليه. اللهم أكرمنا بنور الفهم وأخرجنا من ظلمات الوهم وافتح لنا أبواب رحمتك وانشر علينا حكمتك يا أرحم الراحمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana Allah Subhanahu wa taala masih lagi memberi ruang kepada kita, memberi peluang, memberi masa kepada kita untuk kita sama-sama bermuzakarah ilmu, sama-sama kita menimba ilmu.
pengetahuan, menimba ilmu Allah Subhanahu wa taala, yang mana ianya adalah amalan antara perkara yang disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi mudah-mudahan Allah Taala kurniakan kita di kalangan orang-orang yang sentiasa menimba, sentiasa mempelajari ilmu Allah Subhanahu wa taala, yang mana dengan ilmu itu dapat diambil manfaat, dapat diamalkan dan juga disampaikan kepada orang lain, insya-Allah. Kita pada minggu yang lepas kita telah cerita tentang apakah kesan-kesan daripada sifat marah, yang mana ianya ada mudarat kepada individu dan juga mudarat kepada masyarakat. Dan pada kali ini kita tengok kepada yang ketujuh, yang sebelum ni kita dah iaitu tentang sebab-sebab kemarahan, yang mana kita telah baca minggu lepas. Banyaklah sebenarnya sebab-sebab yang boleh menimbulkan marah. Oleh itu, macam mana pula cara bila saat kita perlu elak kemarahan. Kita perlu elak kemarahan. Maknanya selagi boleh kita usaha untuk menjauhkan diri daripada sifat marah. Tapi apabila datangnya sifat marah, macam mana kita nak merawat sifat tersebut? Cara nak merawat kemarahan. Itu terdapat berbagai cara yang untuk merawat kemarahan sebagaimana yang ditunjukkan oleh Islam. Ada banyak cara bagaimana untuk kita mengatasi kemarahan. Bagaimana cara kita nak mengatasi kemarahan. Apabila tiba-tiba datang marah, datang kepada kita sifat marah, macam mana kita nak menangani sifat marah tersebut. Ada beberapa perkara yang diterangkan oleh syarih yang mensyarahkan hadis ini. Pertamanya ialah kita melatih dan membiasakan diri supaya berakhlak dengan akhlak-akhlak yang mulia. Maknanya kena ada latihan bagaimana supaya kita dapat merawat sifat marah. Antaranya ialah kita latih diri kita dan biasakan diri kita dengan perkara-perkara yang menunjukkan kepada akhlak yang mulia. Maknanya kalau kita ni jenis orang yang suka marah, jadi macam mana kita nak atasinya? Ialah kita latih supaya bagaimana nak memalingkan diri daripada kemarahan. Mana nak berpaling daripada kemarahan, kena buat benda yang sebaliknya. Yang mana marah ni adalah sifat buruk. Dia menampilkan buruknya akhlak. Tapi nak melawan sifat marah, kena datangkan akhlak-akhlak yang baik. Seperti lemah lembut. Kita usahakan dalam percakapan kita, cakap dengan penuh lemah lembut. Bila kita ubah intonasi suara kita, maka ianya juga akan bagi kesan pada diri kita. Maknanya kalau kita marah, kita tinggikan suara, dia punya kemarahan tadi akan meluap-luap, dia akan naik. Tapi bila kita cakap slow, maknanya dia akan mengurangkan orang kata indikator kemarahan tersebut. Dengan bercakap lemah lembut. Mana cakap dengan, kalau kita nak marah, kita usaha supaya kita guna intonasi yang rendah, supaya kita cakap tadi orang yang menyebabkan kita marah tadi dia tidak akan membakar kita lah. Maknanya kita cakap ni dia akan jawab dengan yang cara lembut juga. Tapi kalau kita cakap dengan nada yang tinggi, kita cakap dengan nada yang tinggi, maka dia pun akan tinggi, maka akan bertambahlah kemarahan tersebut. Tapi dengan cara cakap lemah lembut, maka dia akan mengurangkan kemarahan. Yang kedua, sabar. Maknanya antara nak si akhlak yang baik juga, akhlak yang mulia juga, sabar. Sebagaimana yang kita tahu, sabar ni dia ada
pada 3 perkara. Sabar ni pada 3 perkara. Pertama, sabar dalam melakukan taat. Nak buat taat pun ada, nak buat perkara ketaatan pun perlu ada sifat sabar. Perlu ada sifat sabar. Dan juga yang kedua, sabar dalam meninggalkan keburukan. Sabar dalam meninggalkan keburukan. Maka termasuklah apa? Termasuklah sabar bila kita kemarahan. Maknanya kita nak meninggalkan marah, maka tak nak marah kena sabar. Dan juga yang satu lagi ialah as-sabru indal musibah. Sabar ketika mana ditimpa musibah. Mana tiga jenis sabar tadi. Sabar untuk dalam nak melakukan ketaatan pun kena ada sifat sabar. Dan nak meninggalkan keburukan pun kena ada sifat sabar. Dan ketika mana ditimpa musibah, maka kita kena sabar. Dan sabar yang dikira ialah sabar kalau ketika mana dia ditimpa musibah, sabar itu ialah pada ketika awal ditimpa musibah. Kalaulah bila dia ditimpa musibah, dia dah maki orang dulu, dia dah marah-marah, dia dah terpekik, terlolong apa semua, dah pukul apa semua, baru nak sabar. Tu tak kira lah sabarnya. Tak ada pahala lah kat situ. Ini sabar yang dikatakan as-sabru indal musibati. Ketika dia ditimpa musibah tadi, itulah ketika awal-awal nanti dia ditimpa musibah. Maka kalau dia sabar kepada ketika itu, maka itu ganjaran dia sangat-sangat besar. Jadi untuk mengelakkan diri daripada marah, maka kena ada sifat sabar. Kemudian mendapat kepastian dalam segala perkara. Maknanya kalau kita dapat pasti setiap perkara tu dengan betul, maknanya segala perkara tu kita dapat pastikan dengan yang betul, maka dia boleh mengelak daripada kemarahan. Kadang-kadang orang dia tak pasti, tapi bila dia dengar dia terus marah. Bila dia dengar satu-satu berita tapi tak pasti, dia terus marah tanpa usul periksa. Itu sebenarnya dia lagilah perkara itu syaitan suka. Jadi dia akan hidupkan api kemarahan. Jadi perlunya mendapat kepastian terhadap sesuatu perkara. Segala perkara yang nak diambil tindakan, maka kena pasti perkara tersebut. Maknanya kalau dia benda tu benda buruk, maka kena pasti betul tak dia buat benda tersebut. Apatah lagi apabila yang menyampaikan berita tu orang fasik. Lebih-lebih lagi lah kena pastikan. Kena tabayyun. In ja'akum fasikum binaba'in fatabayyanu. Jika datang kepada kamu seorang fasik, bawa berita. Bila datang satu orang fasik bawa berita, fatabayyanu, maka hendaklah kamu tabayyun, mencari kepastian dahulu terhadap berita tersebut. Barulah boleh diambil tindakan. Jadi kalau satu orang tadi dia ada sifat marah, dia dengar sekali tanpa usul periksa, maka dia akan terus marah. Jadi kena ada kepastian dalam segala perkara. Tenang dalam pengurusan. Maknanya nak buat sesuatu perkara mesti dalam keadaan tenang. Bila dalam keadaan tenang, maka dia takkan datang sifat marah. Dia dalam keadaan dia buat dalam keadaan elok je. Maknanya dia buat tak adalah terlalu tidak ada gopoh gapah dalam melakukan sesuatu perkara. Bila dia buat satu perkara dalam keadaan dia tergesa-gesa ataupun dia terdesak. Jadi bila dia ditahan daripada perkara tersebut, maka dia akan marah. Jadi ataupun dia tersilap sikit, dia akan jadi tension, dia akan depression, dia akan macam-macam, dia akan datang sifat marah. Tapi apabila setiap perkara tadi dia buat dengan cara yang tenang, maknanya dia buat benda tu tenang je. Jadi berlaku apa-apa, maka dia selesaikan dengan cara yang betul.
Maknanya dia tenang je dalam menguruskan segala perkara. Maka akan terhindarlah daripada sifat marah. Maka dia tak akan datang sifat marah. Sebab apa? Dia berada dalam keadaan tenang. Dan begitu juga dalam nak menentukan hukuman, maka kena tenang. Tak boleh, kalau dalam keadaan marah, maka tidak boleh menentukan hukuman. Ini contoh kalau dia seorang hakim. Kalau dia berada, hakim ni nak buat sesuatu keputusan, nak memutuskan sesuatu hukuman, dia mesti kesihatan dia mesti berada dalam keadaan sihat. Dia tak boleh sakit, dia tak boleh tertekan, dia tak boleh, banyak perkara yang perlu diambil kira kalau satu orang hakim tadi nak buat keputusan. Jadi dia tak boleh berada dalam keadaan tergopoh gapah, ditekan dan sebagainya. Maka dia tak boleh buat keputusan. Ini kalau dia buat keputusan pada ketika itu, maka keputusan tu boleh jadi keputusan yang tidak adil. Sebab tu nak menentukan sesuatu hukuman perlu berada dalam keadaan tenang. Maka dia takkan timbul tekanan dan sebagainya. Kedua, yang ini pedoman kita dalam masalah ini adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi bagaimana kita nak tengok tentang perkara-perkara ni, maka kita punya ikutan kita adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam dah tunjuk pada umat dia bagaimana cara nak mengatasi kemarahan. Nabi bukan hanya menyuruh supaya jangan marah, tapi Nabi juga ajar dengan perbuatan baginda bagaimana nak mengatasi kemarahan. Bagaimana nak mengatasi kemarahan. Jadi kita ikut bagaimana yang Nabi SAW contohkan kepada kita. Sebagaimana dalam kisah yang disebutkan dalam kitab ini, Zaid bin Sa'nah datang menemui Rasulullah SAW sebelum keislamannya. Dia datang pernah sekali dia datang sebelum dia masuk Islam. Dia jumpa Nabi SAW. Beliau datang untuk menguji salah satu sifat kenabian. Ini beliau datang bukan saja-saja. Beliau ni datang sebab apa? Dia ada pengetahuan tentang Nabi SAW. Dia tahu tentang sifat-sifat Nabi akhir zaman ni. Cuma dia nak test. Dia datang pada Nabi, dia nak test. Bagaimana mesti salah satu daripada sifat kenabian, iaitu sifat lemah lembut yang mengatasi sifat marah, dan sifat terlalu jahilnya orang jahil akan menambahkan lagi sifat lemah lembutnya. Ini sifat Nabi. Jadi Zaid bin Sa'nah ni dia jumpa Nabi yang mana kebetulan dia ada Nabi SAW ada hutang dengan dia. Jadi dia nak test. Pada hutang tersebut belum sampai waktu dia. Hutang belum sampai tempoh dia. Tapi dia pergi, dia bukan nak minta, kata dia bukan ni, dia nak tengok apa reaksi Nabi SAW apabila dipaksa, diherdik dan sebagainya. Jadi dia ni ketika mana dia belum Islam. Lalu Zaid radhiyallahu anhu menuntut hutangnya yang belum sampai tempoh kepada Rasulullah SAW. Hutang tu belum sampai tempoh untuk dibayar. Tapi dia datang jumpa Nabi, tuntut hutang. Tuntut hutang. Dan perkataan dia tu begitu keras dan begitu kasar. Dia tuntut hutang tu dengan cara yang keras kasar. Maknanya dengan perkataan yang maknanya dengan menghamburkan kata-kata yang tak elok dan sebagainya. Walaupun begitu, Rasulullah SAW tetap membalasnya dengan dada yang lapang dan senyum manis. Maknanya Nabi tak balas pun apa yang si Zaid ni cakap. Hanya senyum saja. Sebab apa?
Sebab hutang tu belum sampai tempoh untuk dibayar. Jadi kalau ikutkan, kalau belum tempoh bayar maka tak wajib pun kena bayar. Maksudnya bila dah sampai tempoh baru wajib bayar. Walaupun begitu, Rasulullah SAW tetap membalasnya dengan dada yang lapang dan senyum manis. Sebaliknya, Sayyidina Umar radhiyallahu anhu memarahi lelaki tersebut. Sayyidina Umar radhiyallahu anhu ada pada ketika itu. Jadi dia tengok keadaan tersebut, dia marah lelaki itu. Lalu Rasulullah SAW bersabda untuk memberi petunjuk ajar kepada Sayyidina Umar radhiyallahu anhu dan lelaki itu, ini Zaid. Dia cakap, Nabi SAW bersabda, aku dengan dia, kami sebenarnya lebih berhajat kepada selain daripada ini, wahai Umar. Kami sebenarnya lebih berhajat kepada selain daripada ini, wahai Umar. Kamu sepatutnya menyuruh aku supaya melakukan pembayaran dengan baik. Maka yang sepatutnya kalau engkau nak jadi orang tengah, maka pasal hutang ni kamulah kena bagi nasihat pada aku supaya aku bayar hutang tersebut dengan cara yang baik. Dan Nabi SAW cakap pula pada lelaki tersebut, kamu dan menyuruhnya, Nabi SAW cakap pada Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, kata kamu patutnya suruh aku bayar hutang tersebut dengan cara yang elok, dan patutnya kau suruh lelaki ini minta hutang dengan cara yang betul. Maknanya belum tempoh kena bayar lagi, dia dah tuntut. Jadi kena bagi tahu dia, waktu tempoh bayaran belum sampai masa, maka kalau tuntut hutang tak wajib bayar lah. Lalu Rasulullah SAW mengarahkan supaya ditunaikan hutang dan ditambah haknya sebagai gantian akibat herdikan yang diterimanya daripada Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Jadi bila berlaku macam tu, Nabi suruh bayar hutang tersebut. Nabi bayar hutang tersebut dan juga dibagi juga pada si Zaid tadi lebihan. Dibagi lebihan sebagai ganti kepada seherdikan Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Kata supaya orang tadi dia tidak simpan dendam lah pada Sayyidina Umar terhadap apa yang dia cakap pada lelaki tersebut. Itulah yang menyebabkan Sayyidina Zaid bin Sa'nah radhiyallahu anhu memeluk Islam dan terselamat daripada kemurkaan Allah dan nerakanya. Nak bagi tahu, apabila kita tunjukkan akhlak yang baik, kita tak menzahirkan kemarahan kita, maka ia boleh jadi asbab orang lain dapat hidayah. Sebagaimana Nabi SAW tunjukkan akhlak, walaupun baginda dimaki, dicerca dan sebagainya, Nabi tetap senyum terhadap orang yang buat sakit pada Nabi SAW. Jadi disebabkan perkara tersebut, Zaid bin Sa'nah radhiyallahu anhu mengakui benarnya sifat tersebut ada pada Nabi SAW, maka itulah yang menyebabkan Zaid radhiyallahu anhu memeluk Islam dan terselamat daripada kemurkaan Allah Ta'ala dan juga neraka Allah Ta'ala. Itu yang pertama. Itu cara nak merawat kemarahan yang pertama. Yang kedua, hendaklah seseorang itu mengawal dirinya ketika marah. Maknanya, bila nak marah, kawal diri. Tahan diri daripada menzahirkan kemarahan. Lepas tu bila nak marah, kalau kita nak marah, satu kita kena ingat apa akibat daripada kita zahirkan amarah kita. Kalau kita marah, kalau kita zahirkan marah kita di depan khalayak, apa akibat dia? Dan kelebihan, dan kena ingat kelebihan menahan kemarahan. Yang mana Allah Ta'ala merujukkan, mengatakan orang yang menahan diri daripada kemarahan, menahan marah tadi, dan juga orang memaafkan kesalahan orang lain tadi,
Mana Allah Ta'ala beritahu itu orang yang Allah Ta'ala suka. Orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi, maknanya bila kita nak marah, kita kena ingat apa akibat dia. Dan kita kena ingat apa kelebihan kalau aku tahan marah. Maka itu menunjuk, itu nak bagi tahu apa? Orang yang Allah Ta'ala suka ialah orang yang orang yang menelan kemarahan dia. Dan memaafkan orang lain. Imam Ahmad, Imam Abu Daud, Tirmizi dan Ibnu Majah telah meriwayatkan bahawa Rasulullah SAW bersabda, Man kazama ghaizan wa huwa yastati'u an yunfidhahu da'ahu Allah yawmal qiyamati ala ru'usil khalaiqi hatta yukhayyirahu fi ayyil hurisha. Sesiapa yang menahan kemarahannya sedangkan dia mampu untuk melakukannya, Allah Ta'ala akan memanggilnya di hadapan khalayak ramai pada hari akhirat kelak, serta dia diberi peluang untuk memilih mana sahaja bidadari yang dia kehendaki. Ini kelebihan orang yang menahan marah. Imam Ahmad rahimahullah ta'ala telah meriwayatkan, Man kazama abdun lillah illa mali Allahu jawfahu imanan. Siapa yang menelan, tidak adalah seseorang hamba Allah Ta'ala itu menelan kemarahan, melainkan Allah Ta'ala akan penuhkan hatinya dengan iman. Kelebihan orang yang tahan marah. Allah Ta'ala akan masukkan hakikat iman dalam hati. Itu nombor 2. Maknanya, itu bila dikawal diri ketika nak marah, ingat apa akibat marah dan apa kelebihan tahan marah. Yang ketiga, meminta perlindungan dengan Allah daripada syaitan yang direjam. Maknanya bila kita nak timbul marah, maka kita kena baca ta'awuz. Baca ta'awuz. A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Itu kata wa imma yanzaghannaka minasyaitani nazghun. Jika kamu dihasut oleh sesuatu hasutan daripada syaitan, fasta'iz billah, maka hendaklah kamu memohon perlindungan dengan Allah Ta'ala. Innahu sami'un alim. Sungguhnya dia maha mendengar lagi maha mengetahui. Dan kita bila kita nak marah, kita berta'awuz. A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Banyak ulang-ulangkan. Supaya apa? Supaya kemarahan tadi reda. Sebab apa? Sebab marah ni datangnya daripada syaitan. Imam Bukhari dan Muslim telah meriwayatkan dua orang lelaki saling mencerca di sisi Rasulullah SAW. Salah seorang daripadanya mencerca sahabatnya dalam keadaan marah sehingga merah padam mukanya. Ini bergaduh cakap. Bergaduh cakap lah ni. Lalu Rasulullah SAW bersabda, Inni la'a'lamu kalimatan law qalaha la dhahaba anhu ma yajidu law qala a'udzu billahi minasyaitanir rajim. Sesungguhnya aku mengetahui satu kalimah, sekiranya dia menyebutnya, nescaya akan hilang apa yang didapatinya. Nescaya akan hilang apa yang didapatinya, iaitu kemarahannya. Iaitu sekiranya ia berkata, aku berlindung dengan Allah daripada syaitan yang direjam. Ini perintah Nabi SAW untuk supaya kita memohon perlindungan dengan Allah Ta'ala daripada syaitan. Itu yang ketiga. Yang keempat, muka surat 170. Yang keempat ialah
Apabila satu orang tadi datang sifat marah pada dia, maka dia antara cara untuk menghilangkan marah ialah mengubah kedudukan. Mengubah kedudukannya pada ketika dia sedang berperasaan marah. Maknanya ubah kedudukan yang mana kalau dia berada dalam marah pada kedudukan tersebut, maka dia kena ubah. Dia kena ubah tempat. Imam Ahmad dan Imam Abu Daud rahimahumullah taala telah meriwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza ghadiba ahadukum wa huwa qa'imun falyajlis fa in dhahaba anhu al-ghadabu wa illa falyattaji'." Apabila salah seorang daripada kamu marah sedangkan dia berada dalam keadaan berdiri. Dia marah dalam keadaan berdiri, falyajlis, maka hendaklah dia duduk. Jadi salah satu cara untuk hilangkan marah, untuk meredakan kemarahan ialah dia ubah kedudukan, ubah tempat duduk ataupun ubah keadaan. Iaitu kalau dia marah tu dalam keadaan berdiri, maka dia duduk. Kalau maka dia ubah kedudukan dia lah. Maksudnya bila dia marah dalam keadaan berdiri, maka dia duduk. Kalau dia marah dalam keadaan duduk, maka dia berbaring. Tapi kalau berbaring pun rasa marah lagi. Mana dia marah, dia mulakan kemarahan tu dalam keadaan berbaring, maka dia kena ubah tempat. Maka hendaklah dia duduk sekiranya dengan melakukan yang demikian boleh menghilangkan kemarahannya. Dan jika tidak menghilangkan kemarahannya, maka hendaklah dia berbaring. Berbaring. Ini kerana orang yang berdiri lebih bersedia untuk membalas dendam daripada orang yang duduk dan baring. Maknanya kalau orang tu baring, dia berada dalam keadaan marah, maka dia tukarlah posisi tu. Tapi kalau dia marah dalam keadaan berdiri, maka memang kena berbaring. Ubah kepada baring atau ubah kepada duduk. Sebab apa dia kata? Ini kerana orang yang berdiri lebih bersedia untuk membalas dendam. Maksudnya kalau dia marah dalam berdiri, dia ini orang yang bersedia untuk balas dendam. Tapi kalau dia ubah keadaan dia, maka dia tak boleh nak terus kepada balas dendam. Dia ubah, dia tengah duduk. Kalau tadi dia berdiri, dia marah, dia duduk. Tapi kalau dia marah dalam keadaan dia duduk, maka hendaklah dia berdiri ataupun berbaring. Itu yang keempat, iaitu ubah kedudukan. Yang kelima, tidak bercakap. Ini kalau berada dalam keadaan marah, jangan cakap. Tidak bercakap kerana barangkali dia akan mengeluarkan perkataan yang akan dibalas dengan perkataan yang boleh menambahkan kemarahan. Maksudnya kalau dalam keadaan marah, bila kita ubah posisi dan kita diam. Diam itu boleh mengurangkan kemarahan. Maksudnya jangan kita kadang-kadang kalau kita balas, kita cakap, orang tu balas balik dan sebagainya, akan berlakulah pergaduhan yang tak berhenti. Jadi bila dia berada dalam keadaan marah, kemungkinan kalau dia marah akan keluarlah segala macam-macam bahasa, maka dia diam. Dia diam saja supaya apa? Supaya boleh redakan marah. Ataupun perkataannya itu akan menyebabkan dia merasa menyesal setelah perasaan marahnya hilang. Maknanya dia tak bercakap dengan satu perkataan yang mana kemungkinan kalaulah dia cakap dengan perkataan tersebut, nanti akan datang bila dia dah sedar, dia dah hilang marah, dia akan rasa menyesal dia cakap benda tersebut. Jadi untuk elakkan daripada meluapnya kemarahan, maka jangan, dia tak cakap. Dia diam saja. Imam Ahmad, Tirmizi dan Abu Daud rahimahumullah ta'ala telah meriwayatkan, wa idza ghadiba ahadukum falyaskut qalaha thalathan. Ini dalil yang mana orang yang berada dalam keadaan marah, sunatnya dia tak cakap. Apabila telah marah oleh salah seorang kamu,
maka hendaklah dia diam. Maka Nabi SAW perintah supaya diam, dan Nabi ulang 3 kali. Idza ghadiba ahadukum falyaskut. Itu yang kelima. Ini tips. Ini juga, ini semua adalah tips ni. Tak cakap ataupun ubah posisi, ubah kedudukan daripada keadaan berdiri kepada keadaan duduk, ataupun daripada keadaan duduk kepada keadaan berbaring. Apa sahaja pengerubahan yang boleh menghilangkan, mengurangkan kemarahan, maka boleh dilakukan. Kemudian yang keenam. Yang keenam ialah berwuduk. Ini bila kita marah, antara tipsnya juga adalah kita ambil wuduk. Maka wuduk tu dia boleh meredakan kemarahan. Ini adalah kemarahan yang mencetuskan kepanasan dalam badan. Lalu darah menjadi cair dan menggelegak serta menyebabkan tubuh menjadi hangat. Air yang akan menyejuk dan mengembalikannya kepada tabiat asal. Maksudnya bila air, barulah dia akan kembali kepada tabiat asal. Ini kalau bila dalam keadaan panas, bila panas, maka dia akan boleh menyebabkan marah. Kemarahannya daripada syaitan. Syaitan tu daripada api. Jadi nak padamkan api kena air. Iaitu sebab itulah bila satu orang tu berada dengan marah, maka hendaklah dia berwuduk. Air akan menyejuk dan mengembalikannya kepada tabiat asalnya. Imam Ahmad dan Imam Tirmizi rahmatullahi alaihi meriwayatkan bahawa Rasulullah SAW bersabda dalam sebuah khutbah, ala wa innal ghadaba jamratun fi qalbi bani Adam. Ingatlah, dia kata ala, dengarlah betul-betul bahawa sesungguhnya perasaan marah itu adalah bara api. Perasaan marah itu adalah bara api yang berada di dalam fi qalbi bani Adam. Kemarahan itu adalah bara api. Kemarahan itu adalah bara api yang berada dalam hati anak Adam. Di samping itu, wuduk adalah ibadat kepada Allah Ta'ala yang mengandungi zikir. Dia nak wuduk, dan wuduk tu bagusnya dengan sempurna lah. Maknanya dia datangkan kelebihan. Kata perasaan marah itulah bara api yang berada dalam hati manusia. Maksudnya hati manusia ni memang akan ada perasaan marah. Jadi bila datang marah, maka sunatnya berwuduk. Supaya apa? Supaya dia dapat mengurangkan, meredakan kemarahan. Di samping itu, wuduk adalah ibadat kepada Allah Ta'ala yang mengandungi zikir. Dengan berwuduk, syaitan akan meniupkan api kemarahan di dalam hati manusia, akan menjauhkan diri. Imam Ahmad dan Imam Abu Daud rahmatullahi alaihima meriwayatkan bahawa Rasulullah SAW bersabda, innal ghadaba minasyaitan. Wa inna syaitana khuliqa minan nar. Wa innama tutfa'un naru bil ma'. Fa idza ghadiba ahadukum falyatawadda. Sesungguhnya marah itu ialah daripada syaitan. Dan syaitan itu dicipta daripada api, dan hanya sebenarnya api yang akan memadamkan air. Api dipadamkan dengan air. Maka apabila salah seorang daripada kamu marah, maka hendaklah dia berwudu. Ini dalil bagi orang yang mana berada dalam kemarahan, maka hendaklah dia berwudu. Itu beberapa perkara lah. Ini ada 6. Ada di sini sebutkan 6 perkara yang merupakan cara-cara bagaimana nak merawat kemarahan. Bagaimana nak memelihara diri daripada kemarahan. Okay. Dan antaranya juga bagaimana nak merawat kemarahan itu ialah pertama kita yang seterusnya ialah doa. Doa supaya Allah Ta'ala
Lianna doa kerana Allah Ta'ala dialah yang memberi taufik, yang memberi petunjuk kepada jalan yang lurus. Allah Ta'ala yang pegang hati-hati manusia. Jadi supaya kita ni tak ada datang sifat marah, maka kita minta pada Allah supaya Allah Ta'ala tak datangkan sifat marah kepada kita. Wa huwal mu'inu ala zakatin nufusi mimma yudnisuha min adrani razilati qala ta'ala ud'uni istajib lakum. Kemudian sentiasa berzikir, sentiasa mengingati Allah Subhanahu Wa Taala. Iaitu dengan banyakkan baca Quran, banyak bertasbih, tahlil. Tasbih ni sebut subhanallah lah. Tahlil itu la ilaha illallah. Dan juga istighfar. Tasbih, tahlil, istighfar. Maka kena sentiasa melazimkan diri dengan zikrullah. Fa inna Allah azza wa jalla baina fa inna Allah azza wa jalla bayyana bi anna al-quluba taskudu wa tatma'innu bi zikrihi. Maknanya antara tipsnya juga ialah mulazamah, sentiasa berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian dan untuk antara cara untuk mengawal marah juga ialah kadang-kadang marah ini disebabkan kita ni terlalu penat. Bila kita terlalu penat, tiba ada orang macam-macam ni, dia naikkan kemarahan kita. Kita nak rehat tak boleh. Mana bila datangnya sifat marah, kata antara tipsnya ialah i'ta'ul badan haqqahu. Maknanya kadang-kadang tak cukup rehat. Maka bagaimana nak mengelakkan daripada kemarahan ialah memberikan kepada badan akan haknya daripada tidur dan kerehatan. Wa adamu irhaqihi fima huwa mulahizun anna katsiran minan nasi idza bahathna an sababi ghadabihim najidul irhaqa wa ta'ba. Ini kat sini kita memberikan badan itu akan haknya. Mesti kena badan kita ni nak buat apa-apa kena ada kerehatan, cukup rehat, cukup tidur. Cukup tidur, cukup rehat. Barulah dia akan buat kerja dengan tenang dan dia tak akan rasa susah hati. Maknanya dia tak akan datang sifat marah. Bila kita ni bagi masa untuk badan kita dan kita tunaikan hak-hak badan yang kita sewa tu. Badan kalau kita yang kita nak guna badan kita ni bila kita dah buat kerja, maka untuk supaya tak datang sifat marah, jadi fizikal kita ni kena berada dalam keadaan tenang, fizikal kita berada dalam keadaan cergas. Dia tak boleh kalau di fizikal kita dalam keadaan yang sakit ataupun kita ni buat kerja tak tentu masa dan sebagainya, kadang-kadang boleh datang bila tak cukup rehat, boleh datang marah. Kemudian satu lagi yang terakhirnya ialah kita usahakan supaya elakkan diri daripada segala perkara-perkara yang boleh menyebabkan kemarahan. Itu tips dia yang satu lagi. Jadi kita nak hilangkan sifat marah, antara yang paling mudah ialah kita ambil wuduk. Tengah marah tak ambil wuduk. Ataupun kita berada dalam keadaan marah, maka kita ubahlah posisi kita. Itu yang biasa dilakukan. Bila dalam keadaan marah, kalau kita marah tu dalam diri, kita duduk. Duduk tu akan menurunkan indikator marah tu.
Dia akan turun. Dan Allah itu mungkin sekadar itu sahaja untuk petang ini. Dan kita akan sambung sikit lagi pada minggu hadapan, insya-Allah. Ustaz. Saya nak Tak dengar lah. tanya sikit boleh? Silakan. Assalamualaikum Ustaz. Nak tanya soalan, silakan. Ya. Boleh Ustaz tanya soalan? Ustaz tak Ya, dengar? dengar. Silakan. Kalau macam orang yang jenis penyabar, lembut, biasa terkawal emosi dia macam Ustaz kan. Jadi kalau orang buat marah pun senyum je macam tu kan. Mungkin senang lah kot. Nak nak kawal perasaan kawan jenis yang macam pembawakan dia daripada kecil tu memang jenis dia sikit nak orang kata nendeng-nendeng macam tiba-tiba nak marah sikit nak melenting kan. Saya ni nak pupuk benda tu Ustaz. Lagipun macam bila dah berusia benda tu dah sebati kan. Macam mana kita nak pupuk nak kena tahan marah, nak kena diam, mulut tu rasa macam nak cuba nak kawal tu macam mana Ustaz? Terima kasih. Ya, biasa yang mudahlah cara dia. Jadi kalau kita nak marah pada benda tu, yang kata tadi antara tips dia kita keluar daripada keadaan tersebut. Maknanya kalau sebab tu yang Nabi sallallahu alaihi wasallam bagi tahu kalau berada dalam keadaan berdiri tengah marah duduk. Itu sebenarnya satu simbol untuk kata apa? Kita ubah keadaan. Maknanya kalau kita nampak keadaan tu menyebabkan kita rasa nak marah, kita ubah, kita berpaling daripada keadaan tersebut. Kita buatlah benda lain yang menyebabkan kita lupakan perkara tersebut. Jangan, maknanya menyebabkan kita kurang. Kadang-kadang kita tengok benda sini serabut, rasa nak marah. Maka untuk supaya kita tak naik kita punya kemarahan tu tinggi, kita pergilah tempat yang mana tak nampak, tak menaikkan kemarahan tersebut. Contoh kalau kata kat ruang tamu kita nampak benda tu menyebabkan marah, kita pergi lari masuk bilik kejap, ni dia turunlah sikit marah dia tu. Ataupun kita duduk kat dalam rumah, kita rasa nak marah, kita nampak keadaan tu, kita rasa tak boleh, kita lari keluar rumah kejap, ambil angin, maknanya itu salah satu tips yang untuk supaya kita nak meredakan, nak mengurangkan marah tersebut. Ini kita mengubah, kita pergi pindah kepada keadaan yang boleh mengurangkan kemarahan. Itu salah satu dia punya cara lah. Kalau macam kita dah kita nak cuba yelah benda ni kan macam nak kena praktis kan. Macam mana nak praktis kalau macam kita dah automatik benda ni kita selalu buat. Macam mesti nak marah. Kita nak try, nak belajar tu. Macam mana Ustaz? Itu yang kata kena bawa sifat sabar dalam diri kita. Kita nak marah, kita sabar, lepas tu kita istighfar. Untuk antara amalan lah. Istighfar, zikir. Ini betul juga bila kita nak meluahkan kemarahan tersebut, kita akan terfikir, aku marah ni apa faedah ni? Apa baik buruk kalau aku marah ni? Maknanya betul kena Kena latih masa kita tak marah lah kan. Kena banyak istighfar sebelum kita marah tak. Maknanya
bila kita dah biasa, mana sebab tu kita kena latih tu, jangan tunggu dah datang kemarahan baru kita nak ni, susah sikit lah. Maknanya kita kena jadikan sebagai rutin kita buat benda-benda macam tu, maka dia akan secara automatik dia akan jadi ikut lah. Jadi bila kita ni banyak zikir, banyak ingat Allah Ta'ala, banyak istighfar, maka secara tak langsung bila kita buat amalan kebaikan kita tu yang akan menyebabkan mengekang kita daripada buat benda yang boleh menimbulkan kemarahan gitu. Kadang yalah, kalau kita dalam keadaan kita dah baca Quran apa semua, jadi bila kita nampak benda tu kadang-kadang yalah tiba-tiba nampak anak bergaduh dan sebagainya kan. Memang kita baru lepas semayang apa semua, kebiasaannya kita akan cool sikit. Jadi sebab tu benda ni kena latihan lah, latihan. Kena cari BFF macam Ustaz kot. Kena cari kawan rapat macam Ustaz. Dekat chat tu dekat chat ada, tak baca. Dah baca dah. Ustaz, kita nak kita nak buat ni sikit Ustaz untuk bahan pada malam ni punya ni. Kita buat montaj untuk majlis malam ni, Salamul Rasul ni. Kejap Ustaz lepas tu baru kita tutup majlis. Boleh ya? Boleh nak? Kuliah mula pukul 5 tadi. Ya. Ya. Okey, tak apa. Nak tanya soalan silakan dulu sebab tengah duk prepare link montaj tu sekejap. Okey. Boleh tanya soalan dululah. Sekejap lagi kita tunjukkan tu. Montaj. Ada jemaah yang nak bertanya soalan silakan. Lepas ni kita buka montaj lah untuk malam ni punya aktiviti. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum. Ustaz, saya nak tanya ni, kalau kita tak buat satu-satu perkara tu tapi orang memfitnah kita dan kita nak betulkan keadaan tu, patutkah kita pergi jumpa dia ataupun kita jauhkan diri kita dari dia? Ustaz, saya selama ni saya jauhkan diri je sebab macam Ustaz cakap tadi, kita tak nak marah kan. So saya diamkan diri je walaupun perkara yang dituduh tu tak benar. Macam mana tu Ustaz? Terima kasih. Difitnah, dizalimi. Yang sekarang ni kalau kita tak boleh, satu kita tak nak zahirkan kemarahan. Cara dia kita buat ikut undang-undang. Sebenarnya kalau ada undang-undang yang boleh menyebab kita ni memelihara diri kita buatlah. Contoh kalau kata fitnah, kalau kita berdiam diri ni kadang-kadang tiba-tiba dia kata lagi menjadi-jadi. Jadi perlulah ambil sesuatu yang boleh menyedarkan orang tersebut. Kadang-kadang bila kita diam, dia lagi seronok. Kita doa lah supaya Allah Ta'ala tunjukkan perkara yang benar. Dan satu lagi, sebagai pengajaran kepada orang yang fitnah, kita ambil lah jalan undang-undang. Itu je. Cuma kalau kita ni tak nak ambil tindakan undang, kita teruskanlah dalam keadaan kita tu diamkan diri je lah. Ini kalau kita kata nak defend diri kita sekali pun, kadang-kadang kita tak tahu kita ni siapa. Kadang-kadang kalau orang kadang-kadang tak percaya kat kita kan. Jadi lebih baik kita diam, kita serah pada Allah Ta'ala. Ini orang yang buat fitnah tu, kalaulah dia rasa benda tu dia fitnah, lama kelamaan dia akan sedar sendiri. Mungkin masa sekarang ni dia tak sedar, tapi mungkin lama-lama nanti dia bila nampak benda kebenaran tu barulah dia akan sedar. Jadi kalau kita
mana marah, apa kalau kita marah, kadang-kadang kita marah macam mana pun kadang lagi dia seronok. Kita marah lagi dia bakar ni. Lagi dia apa? Dia suka kita macam tu. Jadi dia nak supaya kita ni tunjukkan kita punya keburukan, kelemahan. Jadi baik-baiknya kita tahan je lah. Kita tahan, ataupun kalau kita rasa dia ni tak boleh dibiarkan, kita gunalah saluran yang betul. Kita guna saluran yang betul dan kita serahkan pada pihak orang kata yang melaksanakan undang-undang. Wallahu a'lam. Okey, ada lagi tak soalan? Kalau tak ada, kita nak tutup majlis, kita nak buat montaj sikit. Boleh? Tak ada? Tak ada, kita tutup majlis, lepas tu kita buat montaj sikit, lepas tu baru saya tutup semualah. Boleh Ustaz ya? Ustaz ada nak pergi mana-mana ke? Boleh. Boleh ya? Okey. Alhamdulillah, syukur pada Allah, kuliah asar kita berjalan lancar dengan hadis 40 Imam Nawawi masih di dalam bab marah lagi seperti yang disyarahkan Ustaz. Moga semua yang telah disampaikan Ustaz memberi manfaat dan dijadikan pedoman di dalam menangani dan merawat kemarahan seperti cuba berlemah lembut, kawal diri, baca ta'awuz, berwuduk, banyak baca Al-Quran, bertasbih, tahlil dan istighfar dan cukupkan rehat. Moga kita dapat menangani kemarahan kita insya-Allah. Kita tangguhkan pengajian kita pada petang ini untuk maklumat semua hebahan majlis selawat malam ini pada jam 8 malam bersama Gema Nur Iman berselawat. Dijemput semua hadir. Ustaz juga boleh join kalau free insya-Allah. Silakan Nina. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات صل على النبي وتبسم ده النبي تبسم وتبسم ده النبي تبسم اللهم صل عليه قلبي المتيم كلما صلى عليك وسلم ذاق السعادة مغرما يا سيدي يا محمد. Alhamdulillah. Terima kasih semua. Terima kasih Nina. Terima kasih Ustaz atas ilmu yang telah disampaikan. Kita tangguh pengajian kita hari ini. Saya mewakili Gema Nur Iman, mohon maaf dan ada sebarang kekurangan dalam majlis kita ini. Segala yang baik itu daripada Allah dan yang buruk itu adalah daripada kekurangan kami sendiri. Bagi menutup majlis, mohon Ustaz bacakan doa penutup, surah Kafarah dan surah Al-As. Dan saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan bersama malam ni Ustaz, kalau Ustaz tak ada apa-apa hal, boleh kita berselawat beramai-ramai. Okey. InsyaAllah. Silakan Ustaz. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz.